Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Pembentangan ini disediakan oleh saya sendiri iaitu Awangku Syahril bin Awang Matani, pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak KDC Oktober 2022. Antara intipati yang ada di dalam KPPB ini adalah hasil pembelajaran khusus, the big idea and essential question, pengetahuan dan kemahiran, pengenalan, bukti penghasilan produk, model pembelajaran, faedah dan cabaran KPPB, memanfaatkan kemudahan teknologi, implikasi dalam sains awal, implikasi dalam komunikasi dan juga kesimpulan. Ini adalah hasil pembelajaran bagi kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Yang pertama adalah mengaplikasikan konsep pedagogi pendidikan, model pengajaran dan hubungan antara pedagogi, kurikulum dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah merangka plan pembelajaran yang mengaplikasikan konsep-konsep dan model pembelajaran bermakna dengan menggunakan pendekatan, strategi, kaedah yang bersesuaian. Dan yang ketiga, melaksanakan pengajaran berasaskan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna menggunakan kemahiran mengajar yang sesuai. The big idea dia adalah model lampu isyarat, SPK2 dan SPK3. Ada 4 soalan. Soalan yang pertama, bagaimana menghasilkan model lampu isyarat? Soalan yang kedua, bagaimanakah menceritakan tentang fungsian dalam model lampu isyarat? Dan yang ketiga, bagaimana menentukan nilai murni melalui model lampu isyarat? Dan soalan yang keempat, bagaimana model lampu isyarat dapat mempengaruhi sains awal dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak? Pengetahuan dan kemahiran. Pengetahuan yang pertama adalah penglibatan secara aktif di kalangan pelajar dapat memberikan bayangan awal dalam penglibatan model lampu isyarat. Dan kemahiran adalah menjelaskan warna dan fungsi warna dalam model lampu isyarat. Pengetahuan yang kedua adalah menceritakan pengalaman menaiki kenderaan bersama keluarga dan melalui lampu isyarat. Kemahirannya adalah menjelaskan penggunaan lampu isyarat di jalan raya. Pengenalan terhadap KPPB model lampu isyarat ini, biasanya guru menggunakan kad imbasan bagi lampu isyarat kepada kanak-kanak. Tetapi apa yang terjadi, kanak-kanak tidak mencapai penguasaan terhadap pengenalan lampu isyarat serta fungsian pada lampu isyarat. Dan model lampu isyarat ini adalah satu inisiatif kepada kanak-kanak bagi mengenali lampu isyarat tersebut. Ini adalah bukti penghasilan model lampu isyarat seperti apa yang saya katakan tadi. Sebelum itu saya menggunakan kad imbasan saja yang berwarna merah, kuning dan juga hijau. Dan selepas itu saya tukarkan dengan membuat model lampu isyarat tersebut. Konsep 6E, critical thinking. Yang pertama, kemahiran berfikir. Dan yang kedua, mengaplikasikan elemen sains awal, iaitu warna, dan fungsi warna, iaitu ciri-ciri warna, dalam menghasilkan model lampu isyarat. Creative thinking, kecakapan menggunakan minda dan menganalisis maklumat. Dan yang ketiga adalah cooperation. Di sini juga untuk membuat model lampu isyarat ini adalah kanak-kanak bekerjasama dalam satu kumpulan dan juga kita ada perbincangan bersama pensyarah dan juga perancangan bersama dengan pakar. Maksudnya di sini
bukan sahaja guru yang terlibat dalam pembinaan model lampu isyarat ini juga, tetapi melibatkan juga pakar-pakar seperti ibu bapa, kedai-kedai elektronik dan yang berkaitan. Seterusnya, communication, kemahiran berinteraksi dan mewujudkan komunikasi yang baik. Maksud di situ, kanak-kanak boleh menyampaikan, menceritakan tentang penghasilan lampu isyarat tersebut. Sini karakter juga adalah tingkah laku, fikiran dan juga perasaan serta sikap di jalan raya. Dan yang terakhir, citizenship, iaitu sikap patriotisme dalam setiap individu tersebut. Citizenship ini adalah dalam kanak-kanak dan juga apa yang dilihat oleh kanak-kanak ketika ibu bapa mereka memandu. Ini adalah model 3E, iaitu engagement dalam pemilihan model lampu isyarat yang berkaitan dengan pendidikan kemahiran jalan raya dan juga pemerhatian dilakukan bertujuan membina model lampu isyarat. Enhancement, komen daripada pencara IPG, kampus, dan juga komen daripada juri-juri inovasi dalaman yang baru-baru ini dibuat juga. Extension, uji lari, berkongsi ilmu dengan rakan sejawatan dan juga didigitalisasikan di dalam YouTube dan juga TikTok. Okey, model 3R. Ini adalah model 3R. Ini semua adalah diaplikasikan rigor, iaitu diaplikasikan kepada hari itu saya sendiri berkongsi kepada ramai rakan-rakan siswa guru juga tentang model lampu isyarat ini kepada mereka, dan ini adalah peringkat awal pengenalan kepada kanak-kanak di seawal umur 5 hingga 6 tahun. Dan juga relationship, iaitu relationship di sini maksudnya adalah perbincangan. Sebenarnya perbincangan sama ada model lampu isyarat ini bersesuaian ataupun tidak kepada kanak-kanak, dan cara penyampaian tersebut, cara penyampaian model lampu isyarat kepada kanak-kanak ini adalah sama ada cara yang mudah ataupun kita sendiri guru bersama-sama kanak-kanak untuk memahami bagaimana fungsian lampu isyarat tersebut. Okey, ini adalah relevance dia adalah saya sudah bentangkan juga kepada beberapa bakal-bakal guru di IPG juga tentang relevannya tentang model lampu isyarat. Okey, adaptasinya adalah kesesuaian pengajaran dan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada kanak-kanak dan perkongsian kepada rakan-rakan guru terutamanya dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, model pembelajaran murid, aspirasi, jangkaan untuk membuat model ni adalah 3 minggu. Melalui pendekatan penerokaan dan pengalaman semasa di jalan raya. Okey, tugasan ini memupuk minat kepada kanak-kanak tentang pendidikan kemahiran jalan raya. Faedah KPBB pula ada 3, iaitu pembelajaran lebih mudah dilaksanakan. Penglibatannya adalah penglibatan guru dan juga kanak-kanak. Yang kedua adalah meningkatkan daya kreativiti. Di sini kita nampak kanak-kanak lebih bersemangat kerana mereka juga turut sama-sama untuk menjayakan model lampu isyarat ini, dan juga yang ketiga meningkatkan kemahiran dalam penggunaan teknologi.
Okay, cabaran KPPB adalah kekangan masa dan yang kedua ilmu pengetahuan. Kita perlukan lebih ramai pakar dulu untuk membuat model lampu isyarat ini dan capaian internet yang terhad. Okey, memanfaatkan kemudahan teknologi, model isyarat ini akan dimanfaatkan dalam bentuk video dengan memuat naik ke media sosial seperti YouTube dan juga TikTok. Implikasi bahasa, okey, kadang-kadang dapat mempelajari kosakata baru berkaitan dengan lampu isyarat dan fungsiannya, dapat membantu meningkatkan penguasaan bahasa, memahami perkataan yang mudah dan juga lebih kreatif dan inovatif. Seterusnya, implikasi dalam komunikasi pendidikan oleh kanak-kanak, kemahiran berkomunikasi kanak-kanak, okay, dapat memahami situasi, memperbaiki cara berkomunikasi, memperkukuhkan daya ingatan. Okay, kesimpulan, kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan model lampu isyarat ini dapat dimanfaatkan dan proses pengajaran dan pemudahcaraan bahasa dan komunikasi pendidikan awal kanak-kanak dalam KPBB. Model lampu isyarat ini meningkatkan penguasaan bahasa, kemahiran membaca dan menulis serta kemahiran komunikasi pelajar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.